Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina بهديهم إلى الحقيقة المجاذة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ma yuhibbu li nafsih. Alhamdulillah saya sihat dengan doa tuan-tuan semua, berkat doa jemaah sekalian. Alhamdulillah saya sihatlah, tapi cuma balik Kelantan baru ni banyak kerjaan yang perlu dibuat. Balik hanya satu hari, pergi jalan balik. Semalam pun puas sampai pukul 1 semalam. Saya drive dah pukul 4 petang dah saya balik. Saya sampai pukul 1 malam saya balik melalui Terengganu sikit, ada urusan di Terengganu sikit. So saya sampai pukul 1 malam dah semalam. 1 dah. Alhamdulillah lah sekarang kita sihat. Alhamdulillah. Cuma tentang saya nak bincang sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, pembelajaran saya pada bulan 7 ni. Sebab hari ini mula belajar dah. Kita dah mula pengajian kelas. Cuma jemaah yang datang jemaah 5, 6, 7, 8. Jadi saya terlibat dalam jemaah 6 dan jemaah 8. Saya ada pengajian dia. So jemaah 4 akan datang selepas raya. Jadi pada hari Nobly benda ni take care, saya akan beritahu. Ataupun muda take care di sini, Ustaz beritahu daripada malam esok lah, bermula esok sampai ke hujung bulan ni. So kita ada sebahagian pagi, sebahagian malam. Tapi mungkin pada bulan 8 kita tak ada dah pagi pengajian kita. Kita akan mulakan malam lah. Itu pun kita akan lewat sikit 9.45 dah. Kita pengajian kita agak lewat sikit. So 9.45 sampai 10.45 jadilah 1 jam. Okey lah tu. So at least kita ada lah, tak lebih pun ada 40 minit pun jadilah. Tiap-tiap hari kita buat juga. Kalau benda ni terpaksa dilewatkan sedikit. Sebab pengajian kelas-kelas ke masjid pun saya dah mula dah, kelas-kelas di masjid. Untuk pengajian di masjid-masjid saya dah mulakan. So saya agak itulah. Tapi bulan ni kita ada lagi pagi sedikit, pagi, dan bulan 8 ni kita terus malam lah. Pagi kita dah tak ada dah, pengajian pagi dah tak ada dah. Sebab saya terlibat dalam, kecuali daurah saja hari Sabtu, 2 minggu sekali tu hari Sabtu bolehlah buat pagi, saya adjustkan masa tadi. Jadi tidak, saya kelang kabut sedikit sebab saya ada satu hari saya ada 5 period untuk 5 pengajian satu hari, 5 period, dan saya ada belum kelas tambahan lagi tu. Saya dah bincang dah pelajar-pelajar kelas untuk tambahan dah. Minggu depan saya akan buat kelas tambahan untuk pelajar lah, iaitu dalam pagi, dalam 4.45 saya akan buat kelas dah pagi. Budak-budak bangun 4.30 tu. Dan 4.45 atau sebelum pukul 5 saya ada kelas dah, 1 jam sebelum subuh tu saya dah itulah. Tapi pada minggu ni mungkin sampai bulan 8 ni kita ada lagi lah pagi. Senin, Selasa, Rabu kita malam. Take care. Senin, Selasa, Rabu kita malam, pengajian kita malam. Khamis dan Jumaat kita buat pengajian pagi tak. So kita buat malam lah je lah. Saya rasa tak payah kelang kabut. Saya pun tak perlu kelang kabut. Kita buat malam lah. Mulai hari ni, esok kita dah mula malam dah. Kita dah mula malam dah. Okey lah. Pagi lorat dah, tak boleh lah kelang kabut dah. Masya Allah, kita buat malam lah. Kita mula malam ni sampai kita dah mula malam lah. Kita mula malam 9.45, kita akan mulakan 9.45 ataupun lebih sedikit. Sebab saya tengok atas malam ni saya tak ada kelas lagi di masjid-masjid.
malam ni free. Bukan free, maknanya jadual tak diatur semua lagi. So kita buat malam lah. Baiklah. Kita buat malam dalam 9.45, about dalam 9.45 lah, sempat lah. Kalau terlewat sikit pun saya akan beritahu dalam note, tuan-tuan tunggulah. Lewat pun pukul 10. Pukul 10 sampai pukul 11 okey lah. 10.45, 50 minit pelajaran kita setiap hari okey lah tu. Saya boleh bagi lagi masa sebab dalam pukul 10, 11 tu saya akan pergi tempat budak-budak typing saya tu untuk kitab. Okey lah. Kita buat malam lah, cantik lah tu, malam lah 9.45 lah. Jadi 9.45 ataupun 10. Tapi kebiasaan 9.45 lah saya akan buat. Kalau terpaksa 10, saya akan message melalui page. Tuan-tuan kena baca lah, saya akan message melalui page tu. Kita akan lewat sikit pun sampai pukul 10. Takut saya dalam jam ke apa semua dalam pergi pengajian tu. Pukul 10 kita akan buat. Pukul 10 kita tak panjang lah, sampai pukul 11 saja. 10.50 ke 50 minit cukup lah. Begitu. Sabtu Ahad pun samalah juga, malam lah kita buat. Sabtu Ahad semalam lah juga. Sabtu Ahad pun malam. Sebab Sabtu Ahad pagi saya ada kuliah. Ahad pagi saya ada kuliah. Sabtu pagi pun saya ada kuliah. Sebab di hari Minggu, Sabtu pagi pun saya ada kuliah. Ahad pagi pun saya ada kuliah. Jadi kita buat malam lah. Begitulah. Ahad pagi pun saya ada kuliah. Jadi Sabtu Ahad pagi tu saya ada kuliah dah. Saya dah kuliah di masjid-masjid dah. Jadi 45 minit pun okey lah. Cantik lah 45 minit, 50 minit okey lah tu. Maknanya at least kita ada hari-hari lah. Ataupun seminggu 6 kali ke. So tak apa dah. Bila masa kita, walaupun kita tu okey lah tu. Boleh jugalah buatlah WhatsApp group. Nak buat WhatsApp group tu. Tapi pertanyaan saya tak banyak layan sangatlah tuan-tuan di WhatsApp group tu. Saya cuma tuan-tuan untuk apa dia ni, untuk mudahkan announcement kita, okey kelas tak kelas. Sebab untuk di Facebook ni banyak orang tak tengok lah. Banyak orang tak jadi okey lah tuan-tuan boleh buat lah Facebook untuk WhatsApp group. WhatsApp group Mishkat ni senang untuk iklan lah. Untuk group iklan, untuk daurah pun saya akan masukkan semualah WhatsApp group tu. Kumpulan-kumpulan daurah kita ya, yang istiqamah 100 lebih ada masuk, kurang lebih mungkin dia tak dapat daurah, mungkin dia ada urusan dan sebagainya, tak kisahlah tu. Tak jadi masalah. Jadi so tuan-tuan boleh buat WhatsApp group lah. Saya tak admin lah, saya akan samput situ-situ je lah. Tuan-tuan akan buat iklan dan saya akan mudahkan. Sebab kita di di Facebook ni ada orang tak baca. Kalau kita nak buat daurah pun, tuan-tuan tak baca. Tuan-tuan tak baca. Cuma begini, tak apa, masukkan saya di situ. Tapi apa urusan semua dengan admin ya. Nombor admin, cuma tak payah masuklah nombor admin di situ. Nombor admin tak payah masuk di situ. Nantilah saya tanya admin, dia nak masuk ke tak nak masuk di situ. Sebab dia pun banyak kerja lain lagi. Dia perlu uruskan banyak lagi, 2-3 perkara lagi. Untuk pengajian-pengajian yang lain lagi. Dia bukan uruskan pengajian saya saja. Dia uruskan 2-3 pengajian lagi. Pengajian Al-Quran dia uruskan. So pengajian daurah Al-Quran pun dia uruskan juga. So saya tengoklah dia nak masuk WhatsApp tak atau tak ada. Kalau dia kata dia tak nak, tak apa, saya tak masukkan dia. Masukkan nama saya sahaja. Okeylah, kita buat grup WhatsApp lah, senang. Kadang-kadang kan, okey kelas ada ke, kita nak ada kelas ke tiba-tiba pagi, jangan-jangan sekali kita nak ada ke, saya boleh iklankan. Dan maknanya hari Minggu ke, saya kata okey, misalnya ni saya hari Ahad tak ada kuliah. So saya kata okey, kita ada kuliah subuh hari Ahad, maknanya pengajian kitab kita. So kita boleh iklan dalam grup WhatsApp lah. Semua boleh buatlah WhatsApp, saya setujulah, tak apalah. Saya tambah lagi grup WhatsApp saya berpuluh-puluh tak apa. Okey, saya pun grup-grup WhatsApp lain pun saya tak aktif sangat pun. WhatsApp yang saya aktifnya dengan keluarga saya je. Tapi yang pengajiannya begitulah. Sebab masjid-masjid pun ada grup WhatsApp juga. Okey. Tak apa. Jadi 2-3 malam pun okey. Buat masa sekarang saya senang lagi.
Maknanya kita cuti satu malam ke seminggu tu ke, saya cuti tu ke satu malam. Kita cuti ke. Kalau saya nak cuti, saya akan iklan lah. Malam ni tak ada kelas. Okey, macam tu lah. Jadi grup WhatsApp ni mudah. Jadi sebab itu pun on juga, seminggu tu on. Bila nak kata tak ada kelas, saya akan iklan dalam grup WhatsApp tu. Senang. Jadi kalau kita dah tetap dah, seminggu tu hari Ahad tak ada kelas, jadi mungkin tuan-tuan boleh datang kelas. Saya pun boleh datang. Jadi rugi kalau kita tak buat macam tu. Begitulah saya rasa. Okey, tak apa. Pak masa sekarang saya tengok dengan kesibukan, insya-Allah saya akan cuba luangkan masa lah. Tak apa boleh buat dulu. Saya akan iklan. Kalau saya tak ada kelas, saya akan iklan. Senang sebab grup WhatsApp ni orang akan nampak. Sebab Facebook, tuan-tuan jangan buka sangat. Facebook tuan-tuan jangan buka sangat. Okey, insya-Allah malam ni kita mulakan. Jadi kita mula malam lah, insya-Allah. Esok pun malam kita bermula dah malam lah. Kecuali hari daurah tu je kan. Hari daurah tu kita ada pada minggu keempat ni. Daurah ni kita ada minggu keempat. 10, 24, 25, 26 lah. 24, 25, 26. 24 hari Jumaat. Hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Lepas tu kita 3 minggu tak ada. Kita akan datang kepada 15 hari bulan. Kita ada pada 14 hari bulan 8. Maknanya kita tak ada, kita rest. Tu situ 3 minggu. Sampai 24 kita akan ada 14. So dalam 3 minggu. Bulan 8 tu kan dia ada 5 minggu hari Ahad. So kita buat 14, 15, 16. 14, 15, 16. Lepas tu 28, 29, 30. Gitu, 89, 30 pada bulan 8. Jadi dia ada 5 minggu, tak apa, insya-Allah. Nanti saya hubungi Nobly lah untuk buat masukkan iklan tadi. Saya akan iklankan di Facebook dan saya akan iklankan dalam grup WhatsApp. Bolehlah bina grup WhatsApp. Jemaah Midraju, WhatsApp dia Jemaah Mishkat bracket Midraj. Jemaah Mishkat bracket Midraj. Kita mengaji kitab Mishkat dengan syarahan Midraj. Jadi Jemaah Mishkat bracket Midraj. Okey, Jemaah WhatsApp. Jadi kalau siapa yang nak duduk dalam WhatsApp tu tak apa, duduk. Kalau siapa tak nak dalam WhatsApp, kita ada iklan juga di page saya. Ada orang dia tak senang untuk duduk dalam WhatsApp, tak apa. Tak duduk dalam WhatsApp pun tak apa. Kita Jemaah Mishkat bracket Midraj. Cantik. Okey, cantik. Jemaah Mishkat bracket Midraj. Itulah yang saya nak namakan kita ni. Jemaah Mishkat bracket Midraj. Itu cantik nama kita. Jemaah tuan-tuan itulah Jemaah Mishkat bracket dia Midraj. Okey. Jemaah tu Mishkat dan Midraj. Okey, kita berada di muka surat berapa pada malam ni? Pada muka surat berapa ya? Saya terlupa dah. Muka surat 457 ke? Ataupun apa itu ganjaran pahala satu syahid, atau mereka tidak merasa benci kepada saudara adalah sunnah Rasulullah. Atau di situ. Ya, kita berada di 454 ya. Ikutilah jemaah yang besar. Tuan-tuan, kita berada di mana? 453. Okey. 453 iaitu kita berada di situ. Hadis yang ke-174 dan bracket 35. Bracket 35. Okey, ikutilah jemaah yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu wa Ali bin Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittabi'u sawad al-a'zam fa innahu man shazza fin nar. Rawahu Ahmad, rawahu Ibnu Majah min hadis Anas radhiyallahu anhu. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu 174 ya. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikutilah jemaah yang besar.
Barang siapa yang mengasingkan diri, maka dia akan diasingkan ke dalam neraka. Di dalam neraka nanti. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kait penerangan jemaah yang besar. Apa yang dikatakan jemaah yang besar? Dari sudut mana jemaah itu dikatakan jemaah yang besar? Dari sudut mana kita lihat? Sebab besar ni dia menunjukkan kemuliaan, atau besar ni dia menunjukkan kuantiti, atau besar ni dia menunjukkan kualiti, kemuliaan. Bila kita gunakan perkataan-perkataan plural, kita gunakan perkataan plural untuk individu. Itu sebenarnya dalam bahasa Arab, perkataan plural digunakan untuk individu untuk menunjukkan kemuliaan. Assalamualaikum. Kita bagi satu orang saja salam, Assalamualaikum, sudah. Tapi dengan lafaz Assalamualaikum. Jazakallah untuk seorang. Tapi orang yang mulia kita jawab Jazakumullah. Kita gunakan plural, lafaz plural. Dan lafaz plural itu untuk menunjukkan besar dan mulia. Dan begitulah juga dari sudut besarnya jemaah tadi. Apa maksud jemaah yang besar? Jemaah yang mempunyai satu sudut kebesarannya. Jemaah yang ada kebesarannya. Begitu. Maksudnya ialah jamhur ulama. Maknanya ulama telah bersepakat di atas sesuatu perkara, maka bermakna jemaah tadi jemaah yang besar dan mempunyai satu kebesaran. Tidak dinyatakan aksar, jemaah yang banyak. Dia kata a'zam, besar. Tetapi digunakan perkataan a'zam. Walaupun bilangannya sedikit, tapi dia bilangan sedikit, kuantiti dia minoriti je. Tapi kadang-kadang walaupun dia minoriti, tapi dia menguasai. Dia juga menguasai. Kerana apa? Kerana adanya orang-orang yang tertentu bersama mereka. Kerana adanya orang-orang tertentu bersama mereka. Okey. Jadi maksudnya seperti tidak dinyatakan aksaru amala, tetapi dinyatakan ahsanu amala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dan dialah yang mentakdirkannya adanya mati dan hidup bagi kamu, untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, yang ahsan amalnya, sempurna amalnya. Dan ia, yakni Allah yang maha kuasa membalas segala amal kamu, lagi maha mengampuni bagi orang-orang yang bertaubat. Allah SWT suka pada mereka yang bertaubat. Surah Al-Mulk ayat 2. Apabila adanya ikhtilaf, apabila adanya perselisihan pendapat, kita tak panggil khilaf, tapi kita panggil dia ikhtilaf. Dalam bahasa ilmiah kita panggil dia ikhtilaf. So dalam bahasa awam saja kita gunakan perkataan tu khilaf. Ni masalah khilafiyah ni ada khilaf ni, pertentangan satu sama lain. Tak, perbezaan pendapat, bukan pertentangan. Ya, perbezaan pendapat, bukan pertentangan pendapat. Bukan pertentangan pendapat, tapi perbezaan pendapat. Jadi apabila adanya perbezaan pendapat, ikhtilaf di kalangan ulama, maka kita kena cenderung kepada di mana tempat jamhur bersatu di situ. Dan telah kita jelaskan, umat ini dia tidak akan bersatu di atas kesesatan. Min haisu ummah. Sebelum ni kita dah belajar. Min haisu ummah. Atas dasar ummah ni ismah. Ummah ni apa dia? Ismah, maksum. Maksum tu bukan tak ada dosa. Maksudnya dari sudut kemuliaan umat ini, mereka tak akan berhimpun. Ulama tak akan berhimpun di atas kesesatan. Jadi kalau berhimpun untuk sesuatu masalah, maka mereka pasti berhimpun di atas jalan yang hak. Mereka tak berada di atas jalan yang batil dan sesat. Sebelum ni kita dah belajar dah macam mana min haisu ummah. Umat ini adalah ismah. Maknanya umat ini adalah kemuliaan. Kalau ismah tu maksudnya maksum lah. Maksum tu dari sudut apa? Bukan maksum tak berdosa. Maksum di sini ialah maksudnya, ismah di sini maksudnya dia tak akan berhimpun di atas kesesatan.
bahkan berhimpun di atas petunjuk dan hidayah. Okey. Jadi misalnya contoh yang kita dah belajar, kita dah cerita dah sikit dia, iaitu contohnya di dalam bab simak mauta. Simak mauta, ada golongan yang mengatakan bahawa si mati tadi, adakah orang mati tadi dia mendengar atau orang mati tadi dia tidak mendengar seruan daripada seseorang, adakah dia mendengar atau tidak mendengar. Dalam jamhur pun, dalam pihak Deoband pun ada sebahagian ulama-ulama Deoband yang mereka mengatakan majitun, manusia itu mati. Selepas dia mati, dia tak dengar apa pun. Tapi ada pendapat mengatakan hidup. Ada pendapat mengatakan hidup. Contohnya dalam bab adakah si mati itu mendengar atau tidak. Mendengar atau tidak. Maknanya si mati itu boleh dia mendengar tak? Apa yang berlaku di atas muka alam ini, apa orang sampai kat dia dengar ke tak? Atau tidak. Ada pendapat mengatakan tidak mendengar, iaitu matilah. Dan ada mengatakan hidup, yakni nabi-nabi hidup dalam kubur mereka, tapi nabi-nabi tetap hiduplah dalam kubur mereka. Dan mengatakan yang mereka mengatakan mayit tadi, mereka mengatakan mati tadi, maknanya tak dengar, mereka berpandukan pada ayat ini. Innaka mayyitun fa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mati. Kamu akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Jadi Muhammad sendiri pun mati, maknanya Nabi pun tak mendengar, tak simak mauta, tak mendengar. Begitulah juga apabila ada masalah dalam menggunakan pembesar suara. Masalah dalam menggunakan pembesar suara, adakah diharuskan atau tidak? Fatwa Mufti Osmani. Jadi fatwa untuk semua Pakistan, masa tu kita duduk bahas dalam Pakistan, kita di Malaysia dah harus, adalah harus. Tetapi ada juga satu tempat mereka tidak, bukan mereka tidak mengharuskan, tapi mereka tidak melaksanakan. Mereka tidak melaksanakan bukan atas dasar pertentangan, tapi oleh kerana atas satu reason. Sebab tu kadang-kadang kita perlu lihat, walaupun keputusan itu menyatakan harus, tapi kenapa dia tak buat? Adakah dia berdegil kerana tak mengikut orang ramai? Jadi sebab itu kita perlu jelas perkara ini. Dan kita perlu ketahui. Dan kita perlu selidik. Maksudnya apabila satu orang tadi, dia tidak bersama dengan kita, maka kita perlu lihatlah, kenapakah ketidakbersamaan mereka dengan kita? Apa reason mereka? Apa dalil mereka? Jadi kita perlu tahulah supaya kita tidak bersangka baik. Jadi masa kita belajar di Raiwin dulu, dan semua Hanafi telah bersepakat sembahyang menggunakan loudspeaker adalah harus. Sembahyang menggunakan loudspeaker adalah harus. Tapi dia kata kenapa Raiwin, di Ijtima' Raiwin, yang berjuta-juta orang, mereka tidak menggunakan loudspeaker semasa sembahyang. Mereka menggunakan mukabbirin. Jadi mukabir. Ada kelompok-kelompok mukabir. Allah. Dia berguna mukabir. Dia guna mukabir lah. Penggunaan mukabir tadi. Boleh atau tidak dalam penggunaan tadi. Jadi kita pun beritahu. Kenapa selalu kalau ulama-ulama akan datang di Raiwin, dia akan tanya kenapa masyayikh tidak bersama dengan keharusan tadi. Maksudnya tidak beramal dengan keharusan, tetap berada di sebagaimana asal. Kita kata macam ni. Kalaulah semua menggunakan sesuatu yang harus, iaitu rukhsah yang dibenarkan, maka tak ada lagi orang yang beramal dengan azimah. Maka tak ada lagi orang yang beramal dengan sunnah menggunakan mukabbir dalam sembahyang. Jadi tertinggallah sunnah tadi. Jadi kami tak sembahyang menggunakan loudspeaker. Kita di markas ataupun di Ijtima', kita tak gunakan loudspeaker, kita gunakan mukabbirin. Tuan-tuan tahu kan mukabbirin kan? Ada yang mukabbir lah, ada orang yang sambut takbir tu Allah, sambut takbir tadi, menggunakan mukabbirin tadi. So kita tetap dengan menggunakan mukabbirin, sebab loudspeaker tu pun dia lambat kan, sound dia lambat. Jadi orang yang nak jadi imam tu, orang nak jadi imam dalam ijtima' tu, sembahyang ijtima' yang berjuta-juta tu, dia kena
Dia kena tahu teknik dia, dia kena tahu cara dia. Janganlah sebahagian, kenapa? Sebahagian daripada mazhab Hanafi akan mengikuti Syafi'i. Sebahagian Syafi'i akan mengikuti Hanafi. Sebab kita campur semua mazhab di situ. Orang berhimpun atas dasar Islam. Oh, tak kira mazhab lah. Okeylah kalau imam tu dia mazhab Syafi'i. So, dia ra'ikanlah orang-orang di belakang dia. Dia hendaklah ra'ikan orang-orang di belakang dia. Pernah berlaku kita di Malaysia dulu, kita pernah buat satu ijtima' pada 2009. Ijtima' pada 2009 di quarters KLIA. Satu ijtima' besar yang kita telah buat di situ. Amplifier lah. Jadi kita guna mukabirin dah. Jadi kita di KLIA, tapi kita dah itu kita guna mukabir, kita guna loudspeaker lah. Tapi kan orang tak pernah sembahyang di Malaysia 200,000. Tu yang hadir istimewa tu hampir 200 hingga 250,000. Jadi kita nak sembahyang kita sembahyang di Medan. Tapi hari Jumaat, oleh kerana kita raihkan kita bermazhab Syafi'i, kita kata kita tak boleh buat di Medan. Kita kena buat di masjid. So masjid KLIA itulah terpaksa pergi sembahyang di masjid KLIA, berimamkan kepada masjid KLIA, dan di atas masjid KLIA tadi, masjid quarters KLIA tadi, kita tak sembahyang di Medan. Sebab elders pun raihkanlah Syafi'i, sebab Syafi'i tak sah sembahyang di Medan hari Jumaat. Sebab dia kena sembahyang tempat itulah, tempat mungkin dan masjid yang telah disediakan. Jadi semua pagi sembahyang di masjid quarters KLIA lah. Jadi sebenarnya dalam mesyuarat tu dah diputuskan, Ustaz Abdullah ni kita bincang sama kita ni, sebab apa dalam kaedah-kaedah, maknanya kita kena tahu konsep juga. Jadi kita pergi bincang. Bila kita pergi bincang, okey, siapakah akan imam hari Jumaat ni? Sebab imam untuk markas, imam untuk masjid, imam untuk padang tu kita dah putus lah program 3 hari. Siapa imam kita? Kebiasaannya Ustaz Abdul Hamid lah, Maulana Abdul Hamid lah, sebab dia imam Masjid Seri Petaling. So dia jadi imam, dan imam besar dia jadi imam. Jadi pada hari Jumaat tu, adakah sembahyang nak disembahyangkan di sana? Okey, sembahyang di sana. Sembahyang di sana kita dah get ready dah, bahawa get ready. Okey, Ustaz Abdul Hamid akan jadi imam, sebab dia dah biasa dengan sembahyang jemaah yang ramai. Kita bincang dengan mufti negeri 9. Negeri 9 kita putus, okey, mufti akan datang dan mufti akan mengimami sembahyang. Mufti Negeri 9 akan datang dan mengimami sembahyang. Dan pada hari itu mufti tak dapat datang. Jadi kita dah backup dah. Benda ni ada backup. Kalau mufti tak datang, Ustaz Abdul Hamid akan datang untuk sembahyang. Maulana Abdul Hamid akan datang menjadi imam untuk sembahyang. Jadi mereka datang untuk sembahyang. Jadi okey, keputusannya mufti tak dapat datang, mufti serahkan kepada qadi. Qadi di kawasan tu lah. Qadi excited sikit. Sebab nak jadi imam ni first time ni, seronok juga kan, nak jadi imam sembahyang 200 hingga 250,000 orang ni. So qadi ambil responsibility, tak ambil tanggungjawab, dia jadi imam. So qadi ni dia tak pernah sembahyang orang ramai. So dia sembahyang macam Jumaat biasa. Allahu Akbar. Kadar rukuk dia tu begitu cepat. Tak cepat dia, kadar rukuk dia macam kadar rukuk sembahyang Jumaat dalam 400-500 orang. Sedangkan sembahyang Jumaat pada masa tu ialah kadarnya 200,000. So dia, konsep dia lain sikit. Dia imam tu lambat sikit. So dia pergerakan imam tu lambat. Sebab kita kata Allah, walaupun pakai loudspeaker, tapi nak sampai ke hujung tu, Allah dah lambat juga nak sampai kepada orang yang ke akhir tu. Dan di kalangan mereka adalah Hanafi. Dan sebab tu saya kata kita kena raihkan mazhab Hanafi di situ. Sebab Hanafi, apabila imam rokok Allahu Akbar dan imam tak rokok, makmum tidak rokok bersama imam, terus sembahyang dia tak sah. Sembahyang dia tak sah. Dia tak sah. Sembahyang dia sah. Kita tak apa. Kita dibenarkan 3 rukun yang panjang di situ. Kita dibenarkan 3 rukun yang panjang. Bukan rukun pendek, rukun yang panjang. Di dalam ibtidaknya imam tadi, bila mengikuti imam. Hanafi dia ittisal. Imam rukuk, dia kena rukuk. Imam qiyam, dia kena qiyam. Imam i'tidal, dia kena i'tidal. Jadi imam dah rukuk,
makmum baru nak rukuk, imam dah naik i'tidal. So makmum belakang tak sah. Jadi walaupun dia pakai loudspeaker tu lambat sampai. Jadi konsep tu lambat. Masyair kita seronok. Masyair kita masa mana Zubair rahmatullah alaih. Dia kata aku sah. Aku semayang sambil duduk. Dia tak boleh berdiri. Dia semayang atas wheelchair. Dia senang je. Dia rukuk dia pun mudah. Dia kata aku sah. Aku dah sah. Aku tak tahu orang lain sah tak sah. Tapi aku dah sah. Sebab Hanafi tak sah. Kalau imam bangkit dulu, makmum tak rukuk lagi. Imam dah bangkit dah daripada rukuk. So tak sah dia. Dia tak ittisal dengan imam. Sebab tu nak jadi imam pun, dia kena satu kaedah juga untuk belajar siapa jadi imam. Siapa jadi imam, dia kena jaga. Apatah lagi kaedah imam yang begitu panjang. Imam yang begitu panjang. Ya, kalau imam, nanti kita akan belajar bab sembahyang. Imam kalau nak suruh makmum baca tasbih 3 kali dalam rukuk atau sujud, imam kena baca 5 kali. Kalau imam baca 3 kali dalam rukuk dan sujud tasbih, maka makmum hanya boleh baca sekali saja. Itu sembahyang Jumaat harian biasa tu. Sembahyang Jumaat harian biasa, dia kena raikan perkara-perkara ini. Apatah lagi ada dalam mazhab yang berbeza. Sebab tu kita raikan di situ. Okey. Juga dalam masalah solat Jumaat dengan menggunakan pembesar suara, adakah diharuskan atau tidak? Fatwa mengatakan harus. Fatwa daripada Mufti Osmani mengatakan harus di India, maksud di Pakistan. Tapi di Raiwin juga masih menggunakan mukabir. Diterangkan bahawa markas juga menerima. Kita terima fatwa, tetapi jika sudah ditinggalkan di seluruh dunia ini tidak dihidupkan, siapa lagi nak hidupkan? Dia akan terus matilah. Sunnah mukabirin ini akan matilah dengan cara begitu. Jadi dia pun terus akan mati. Oleh sebab itu kita berkeputusan untuk terus menggunakan mukabir dan tanpa menggunakan pembesar suara. Afdalnya dengan mukabir dah, dan harusnya tadi dengan menggunakan pembesar suara. Tak jadi masalah. Okey. Bagaimana pula dengan khutbah yang menggunakan pembesar suara? Kamu masuk khutbah kenapa guna pembesar suara? Kena azan macam pembesar suara. Kenapa pula bila khutbah pembesar suara, sembahyang tak guna pembesar suara? Dijawab khutbah tu dia luar sembahyang, bukan dalam sembahyang. So khutbah tu dia perkara di luar sembahyang, dia bukan sembahyang. Jadi bolehlah kita menggunakan pembesar suara. So kami menggunakan pembesar suara semasa berada di Raiwin masa tu. Dan ini sunnah dalam solat tidak menggunakan. Tapi perkara yang sunnah ain sebagaimana Nabi buat ialah tidak menggunakan pembesar suara. Begitu juga jemaah jalan kaki dikeluarkan. Solat apa jemaah pedal lo panggil, jemaah jalan kaki. Kenapa tak ada jemaah naik kenderaan, jalan kaki je? Sebab nak menghidupkan kembali jemaah. Jadi perlu dihidupkan. Jemaah yang berkenderaan juga perlu dikeluarkan. Ada berkenderaan, ada berjalan kaki. Orang pernah berjalan kaki. Saya pernah berjalan kaki, jemaah pedal 70 kilo. Tak banyak, 70 kilo je. Pulang puasa, kita kena tidur tengah padang pasir. 70 kilo berjalan pagi selepas sarapan. So, selepas sahur, dah berhenti tengah hari, dah berhenti lah. Berhenti satu tempat. Pada malam tidur situ, bermalam di situ. Tak larat dah nak tidur. 70 km jalannya. Khair. Allahu Akbar. Itu amalan-amalan Nabi. Jadi, hadis ke-175. Braket 36. Tidak merasa benci kepada saudara adalah sunnah Rasulullah SAW. Tidak rasa benci. Saya rasa terjemah benci. 454. Khan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana Anas radhiyallahu anhu. Muka surat 454, 175. Hadisnya braket 36. Wa ana Anas radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya in qadarta an tusbiha wa tumsiya laysa fi qalbika ghissun li ahadin faf'al. Summa qala ya bunayya wa zalika min sunnati wa man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannati. Rawahu Tirmizi. Ya, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai anak yang disayangi, wahai anak yang disayangi, jika kamu mampu untuk berpagi-pagi dan berpetang-petang. Maksudnya jika kamu mampu, dalam keadaan hati kamu tidak ada dengki. Saya terjemah perkataan dengki sebab nak suruh nampak benda tu jelas. Kepada seorang pun, maka lakukanlah. Maknanya jangan kamu ada perasaan tak senang hati. Perasaan dengki ni terlampau dah. Risun ni sebenarnya tak senang hati. Perasaan tak senang hati pada saudara kita, kepada saudara kita, maka lakukanlah. Jadi keadaan kamu berpetang-petang, jangan kamu ada perasaan tak senang hati tadi. Kemudian baginda bersabda, wahai anakku yang disayangi, demikianlah itulah sunnahku, dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sesungguhnya dia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku di syurga kelak. Nabi SAW apabila memanggil seseorang, maka baginda akan memanggil dengan satu panggilan yang mana panggilan itu amat disenangi oleh orang yang dipanggil tadi. Orang yang dipanggil tadi, Nabi akan panggil dengan satu panggilan yang mana bila dia dipanggil, dia rasa seronok. Jadi, dalam bahasa Arab, untuk menunaikan satu panggilan yang menyeronokkan dan memuliakan, maka digunakan kaedah tasghir. Digunakan dengan bentuk kaedah tasghir. Maksudnya dia tasghir ni kecil, menggunakan sirah yang kecil. Saghir tu kecil, tasghir ni diguna perkataan yang kecil. Perkataan kecil itu maksudnya kita melihat seseorang tadi dengan pandangan rahmat. Sebab tu kan kita melihat, menghormati, kita memuliakan ulama, menghormati orang tua dan menyayangi kanak-kanak. Menyayangi kanak-kanak itu salah satu daripada amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memanggil dengan sirah tasghir. Ibn tu ialah anak, tapi kalau sirah tasghir bunayya, wazan dia fu'ailun. Wazan dia dalam fa'ilan, dia jadi fu'ailun. Bunayya. Fu'ailun untuk muzakkar, fu'ailatun untuk muannas. Fa'ilun. Jadi fa'ilun atau fu'ailun. Ibnu, maka dia akan jadi bunayya. Jadi sebab itu dia musyaddad di situ, dia adalah kaedah lah. Ya bunayya, hai anaknya yang disayangi. Ya Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Nabi memanggilnya ya Unais, wahai kesayanganku Anas. Ya Humaira, hai si merah yang cantik. Humaira, Nabi memanggil Nabi dengan panggilan Humaira. Ya bunay, ya Humaira, hai si merah yang cantik. Si merah yang cantik. Jadi sirah tasghir melambangkan kecintaan. Ya Humaira, wahai si merah yang manis. Dalam riwayat yang lain Nabi kata ya bunayya, tepat ya bunayya pada Sayyidina Anas. Ya Unais, wahai Anas yang disayangi, wahai anak anda yang disayangi. Kita ada satu orang pelajar, satu orang ustaz selalu memanggil kita Aziz Talabah, wahai pelajar-pelajar yang mulia. Pelajar-pelajar yang mulia. Khair, jika kamu mampu, in qadarta, jika kamu mampu. Kalau tak mampu, tak buatlah. Tidak ada satu perintah yang mana Allah perintahkan kepada kita, kita tak mampu nak buat. Kesemua perintah yang mana Allah perintahkan pada kita, perintah itu mampu kita laksanakan. Tak ada perintah. Ada yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan, janganlah la yukallifullah, Allah tak akan taklifkan kepada satu orang tadi, la yukallifullahu nafsan, ke atas satu-satu jiwa, illa wus'aha, kecuali sesuatu yang mudah. Jadi sebab itu ulama mengatakan semua perintah Allah adalah semua perkara yang mudah dan yang dapat disempurnakan. Mudah, tidak ada.
Innallaha ta'ala farada faraidun. Allah Ta'ala kata, dia telah memfardukan dalam hadis. Dalam hadis Nabi beritahu, Innallaha ta'ala farada faraidun. Allah SWT telah memfardukan banyak kefarduan kepada hambanya. Fala tudayyi'uha. Allah kata jangan kita sia-siakan kefarduan tersebut. Maknanya tidak ada satu benda atau orang kata Allah Ta'ala tak perintahkan kita buat benda yang kita tak mampu. Tapi ingat, tidak ada perintah yang tak mampu dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka semua perintah yang Allah perintahkan tadi, perintah yang Allah perintahkan, semua mampu dilaksanakan. Cuma mesti membina kemampuan. Isti'adat. Mesti ada isti'adat, keupayaan dan kemampuan. Keupayaan dan kemampuan itulah perlu dibina. Dengan iman dan amal. Perlu dibina. Sebab saya telah jelaskan pada tuan-tuan dahulu, pada tuan-tuan dan puan-puan semua, Syekh Ismail Syahid rahmatullah alaih, beliau mempunyai tentera dan beliau telah membuat training tentera dia untuk melawan kerajaan British. Syekh Ismail Syahid satu ulama yang besar, yang kita cerita tentang ilmu hudi dulu, yang Maulana Qasim bin Natwi tersilap langkah mengatakan dia boleh hidupkan orang mati. Benda cerita ni saya bangkitkan, tuan-tuan dah ingat, saya dah ceritakan, saya tak nak cerita balik. Okey, jadi Syekh Ismail Syahid ni, dia telah menyiapkan tentera dia yang begitu ketahanan di segi fizikal. Dan setiap tentera dia boleh berenang melawan arus sejauh 40 km. Bila ada latihan, baru ada keupayaan. Bila ada latihan lah. Kalau kita dalam Islam, kita panggil mujahadah lah. Latihan tu satu mujahadah lah. Kalau orang biasa kata mesti berlatih. Berlatih tak ada. Mesti kita berlatih tu. So, bila ada latihan, maknanya kita sebut dalam agama, bila ada mujahadah. Mujahadah tu nafs. Kita kena lawan nafsu kita. Barulah perintah-perintah itu mudah dilaksanakan. Dan perintah yang susah itu dianggap kesenangan dan kenikmatan. Bagi sahabat, kesusahan itu kenikmatan. Kerana kesusahannya, mujahadahnya untuk agama yang menyebabkan mereka mengecapi kelazatan di dalam kesusahan. Kita tak pernah susah, kita tak pernah mujahadah, maka kita akan nampak susah. Nikmat itu bila kita dapat kecapi, bila kita berada dalam kesusahan. Anak kita tak susah, so dia tak rasa nikmat. Tapi satu orang, bila dia susah, dia akan rasa nikmat. Maka dengan kesusahan tadi, mujahadah tadi, dia akan membentuk kebolehan dan kemampuan dan isti'adat untuk mengatasi. Jadi Syekh Ismail Syahid rahmatullah alaih telah membuat satu latihan ketenteraan bagi tentera mereka dari sudut fizikalnya, iaitu boleh berenang melawan arus, bukan ikut arus, lawan arus sejauh 40 km. Jadi ada orang berkata dia, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah tak bertanggungjawabkan satu benda yang kita tak mampu. Dia kata tak ada benda yang Allah perintahkan pada kita tak mampu untuk kita buat, kecuali kita membina kemampuan itu. In qadarta. So saya nak bawa pada in qadarta. Panjang ceritanya ke hulu ke hilir, nak fahamkan in qadarta. Kalau tengok dari segi bahasa, jika kamu mampu. Apa maksud jika kamu mampu? Jadi kalau kita letak, tidak ada perintah yang tak mampu kita buat. Semua perintah mampu kita buat. Maka perkataan in qadarta tidak boleh lagi dikata jika kamu mampu, kamu okey. Jika tak mampu, tak apa, tak payah buat. Maka bila kita tengok dari sudut bahawa tidak ada perintah yang tak mampu dibuat, semua perintah mampu dibuat, maka in qadarta tidak lagi terjemah jika kamu mampu, tapi terjemahnya hendaklah kamu berusaha bersungguh-sungguh. Jelas? Jelas. Okey, makna dia begitu. In qadarta, jika kamu mampu. Saya tak mampu, saya tak nak buat lah.
Kenapa? Saya tak mampu, tak payah buatlah. Tak, in qadarta, bukan tak mampu, bukan jika kamu mampu. In qadarta maksudnya hendaklah berusaha bersungguh-sungguh. Ajib, bahasa Arab tu dia memang konsep dia tu. Kadang-kadang dia tak boleh pakai lafzi. Dia tak boleh pakai lafzi. Jadi, terima kasih. Jazakumullah ahsanul jaza wa khairul jaza pada ulama-ulama yang begitu detail dalam menerangkan maknanya. Kena buat jugalah. Begitu. Kalau bahasa kita kak, kena buat juga. Bukan mampu baru buat. Tak. Kena usaha juga untuk buat. Kena berusaha juga untuk laksanakan. Macam mana? Jika kamu mampu, bukan bermaksud ia ikhtiari. Tak buat pun tak apa, buat pun tak apa. Ikhtiar saja. Ada pilihan. Tetapi maksudnya, jika kamu tidak mampu, maka berusahalah bersungguh-sungguh untuk menunaikannya. Semua perintah Allah SWT adalah mampu untuk dilakukan. Tiada satu perintah pun yang manusia tidak mampu untuk melakukannya. Maksudnya, in qadarta, hendaklah kamu berusaha bersungguh-sungguh. Bukan kamu mampu, kamu buat, kamu tak mampu, kamu tinggal. Itu ikhtiari. Tidak. Mahu hendaklah usaha bersungguh-sungguh. Apa? Laisa fi qalbika in tusbiha wa tumsiya. Bila kamu bangun pagi, bila kamu bangun petang. Maksudnya pagi petang tu bukan setakat pagi petang. 24 hours pagi dan petang, yakni 24 hours, 24 jam. Dalam keadaan hati kamu tidak ada dengki kepada seorang pun. Tak dengki, tak. Bukan tak dengki, tak ada rasa cetusan, tak senang hati. Itulah, iaitu seluruh manusia. Seorang pun, maksudnya semua orang, kamu jangan ada perasaan macam tu. Maka kita menginginkan kebaikan untuk semua manusia. Sebab itu kita dalam segi dakwah, kita ajar, kita nak kebaikan daripada manusia. Kita nak kebaikan, kita nak inginkan kebaikan untuk orang yang kafir pun. Dan kita inginkan kebaikan yang besar baginya. Dan kebaikan yang besar dia, orang-orang kafir tadi dapat, orang-orang non-Muslim tadi dapat memasuki Islam. Itulah keinginan kita. Apakah kita menyayangi? Apabila kita menyayangi sunnah, maka mudahlah untuk kita mengamalkannya. Dan natijah itu, kita akan bersama dengan Nabi di dalam syurga. Bila Nabi kata, orang yang mana dalam hati dia, bangun pagi, 24 hours dia jaga, dia tak rasa benci pun. Dia tak rasa tak senang hati pun. Nabi kata, haza sunnati, inilah sunnah. Kita masalahnya, dalam satu saf, masjid yang sama, AJK yang sama, ada AJK tak senang hati dengan pengurusi, ada pengurusi tak senang hati dengan AJK, ada makmum tak senang hati dengan imamnya, ada imam tak senang hati dengan makmurnya, ada anak yang tak senang hati dengan ayahnya, dan ada ayah yang tak senang hati dengan anaknya, ada suami yang ada sesuatu yang tak menyenangi isterinya, dan ada isteri yang tak menyenangi sesuatu terhadap suaminya. Jadi Nabi kata, jangan ada macam tu. Walaupun kita duduk satu baris, satu saf, satu baris, tapi mesti ada tak senang hati. Haza sunnati, tidak merasa benci atau tidak merasa tidak senang hati. Tidak merasa tidak senang hati. Tidak maksudnya positif lah. Negatif. Tidak merasa tidak senang hati. Tidak mati, senang hati ya. Tidak merasa senang hati. Tidak merasa senang hati. Tidak merasa tidak senang hati. So tidak merasa senang hati. Tidak merasa tidak senang. Jadi tidak merasa senang. Sebab tidak negatif. Positif, negatif, dia jawapan dia positif. So itu kaedah matematik. Itu kaedah matematik. Tolak 4, tolak 6, positif 10.
Tolak 4, tolak 6, positif 10. Sebab tolak 4 nak pergi ke kosong, 4. Tolak 6 nak pergi ke kosong, 6. So, 6 campur 4, 10. Positif 10. Tidak merasa tidak senang hati. So, tidak potong, merasa senang hati. 24 hours, kita mesti rasa senang hati. Allah, payah. Moga Allah SWT anugerahkan kita semua. Isteri tak senang hati dengan suami, suami tak senang. Nabi kata orang yang tidak ada perasaan tidak senang hati ini, maksudnya senang hati. Haza sunnati, itulah sunnahku. Itulah sunnahku. Itulah, inilah politik sahabat. Inilah politik sahabat. Ni kita ngaji ni semua politik lah ni. Bukan especially politik nampak tu petanding, tak ada. Ni politik sahabat. Ini kena ada. Orang politik kena ada. Orang masjid kena ada. Semua kena ada. Inilah politik. Inilah masuk politik. Maknanya politik sahabat ini mana akhlak. Macam mana akhlak Nabi SAW. Khair. Jadi, menjadi persoalan bagaimana seorang umat itu boleh bersama dengan seorang Nabi dalam syurga. Sedangkan tingkatan syurga bagi Anbiya itu berbeza. Mana kita boleh duduk sekali dengan Nabi? Nabi kan tingkat paling tinggi. Kita duduk bawah. Tapi Nabi kata orang ada perasaan macam tu boleh duduk sekali. Beginilah. Kamu datang dengan siapa? Saya datang dengan tuanku lah. Satu kenderaan. Satu rombongan dengan tuanku. Macam mana kau boleh masuk dengan tuanku? Tuanku pun tak kenal kau. Kenapa dia kata, saya datang satu rombongan dengan tuanku. Tuanku duduk kelas first class. Tuanku duduk business class. Bukan first class. Tuanku duduk first class. Bukan business class. First class. Kita duduk third class. Satu kereta api yang sama, walaupun tempatnya berbeza, tapi dia kata, tuan datang dengan siapa? Saya datang dengan rombongan itu, cuma tempat dia berbeza. Begitu maksud dia. Bersama dengan Nabi. Bersama dengan Nabi, bukan duduk di tempat Nabi itu. Alah, satu rombongan lah. Begitu. Menjadi persoalan, bagaimana seorang umat boleh bersama dengan Nabi dalam syurga, sedangkan tingkatan syurga bagi Anbiya itu berbeza. Apabila seorang menaiki kereta api bersama dengan syekh, maka dia dikatakan menaiki kereta api yang sama, akan tetapi duduk di tempat yang lain. Tetapi apabila ditanya kamu datang dengan siapa, maka dia katakan dengan syekh tersebut. Begitulah juga keadaan hadis ini. Dalam satu syurga, tapi tempatnya berbeza. Dalam satu syurga, tapi tempatnya berbeza. Untuk memudahkan kita beramal, maka kita kata, macam mana ni? Macam mana kita nak ada perasaan sangkaan baik? Sangkaan baik kepada seseorang. Maka tersebutlah Al-Kisah. Aiman tak kisah. Kan cerita. Aiman tak kisah. Aiman ada satu orang kawan. Dia kecil aja. Aiman tak kisah. Aiman suka dengan dia. Bila dia sakit, Aiman tolong dia. Aiman tak kisah. Aiman tak kisah. Jadi kalau dalam bahasa Melayu, saya tak kisah. Orang nak katakan ataupun itulah pujuk hati kita agar tidak menimbulkan perasaan buruk dan hasad kepada orang lain. Aiman tak kisah. Aiman tak kisah. Saya tak kisah. Kemarahan. Saya tak kisah. Dalam bahasa Arab dia kata mash. Kalau bahasa tu laisa syai'un. Jadi saya tak kisah. Kemarahan itu ada dua jenis. Satu, kemarahan dalam bentuk pemusuhan. Satu lagi, kemarahan yang terkesan di hati. Jika kerosakan dari sudut harta, juga kita perlu berlapang dada. Apabila orang baling batu kepada kita, maka kita baling bunga. Saya belajar dalam motivasi. Kawan saya selalu kata, Ustaz,
Bila kita bila kita dibaling najis, maka kita ambil najis itu, letakkan di bunga agar bunga tadi cepat berbunga, dan setelah pokok itu berbunga, maka kita balingkan bunga untuknya walaupun dia baling najis. Orang baling batu di Taif kepada Nabi. Orang Taif telah baling batu kepada Nabi. Orang baling batu kepada Nabi. Tapi apa? Orang baling batu kepada Nabi. Maka Nabi kata apa? Nabi baling doa hidayat untuk Taif. Allah. Apabila orang membaling bunga, apabila dibaling najis, kita letakkan najis pada pokok bunga, dan apabila berbunga, maka kita hadiahkan kembali kepada orang itu. Nabi dihujani batu, tapi Nabi balas dengan doa. Apabila di Mekah ditakluk. Al-yawma yauma malhamah. Sahabat nak rasa marah. Al-yawma yauma malhamah. Hari ni hari makan daging-daging. Maksudnya nak balas dendam lah. Hari ni hari balas dendam. Nabi tengok sahabat nak balas dendam. Nabi kata, al-yawma yawma marhamah. Bukan hari ni Fatah Mekah, hari yang mana memaafkan orang yang bersalah. Hajib Nabi beritahu selalu. Sahabat kata, al-yawma yawma malhamah. Hari ni hari balas dendam. Hari ni kita makan semua daging-daging mereka. Al-yawma yawma marhamah. Hari ni ialah hari untuk merahmati orang yang bersalah. Siapa masuk rumah Abu Sufyan, maaf. Siapa pergi ke Kaabah, dia dimaafkan. Kecuali ada 11 orang sahaja yang Nabi tak maafkan semasa di Fatah Mekah. Nabi tak maaf, 11 orang Nabi tak maaf. Ini dah dalam wahyu dah. Dalam wahyu Nabi tak maafkan. Walaupun Nabi kata dia pegang kain Kaabah sekalipun, dia dimaaf. Nabi sebut 11 orang yang mana Nabi kata orang ini tak ada maaf bagimu. Bukan sebab apa? Itu atas dasar wahyu. Tapi ada juga terselamat. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah membawa sepupunya yang mana telah diputuskan untuk dibunuh ke atasnya. Kadang-kadang sahabat dia tak boleh baca naluri Nabi. Mizaj dan mansya. Ingat kan? Mizaj dan mansya. Sahabat kadang-kadang dia tidak dapat baca naluri Nabi. Kerana terlalu syafaqahnya Nabi tadi. Sahabat tak nak baca. Kadang-kadang tak nak baca. Walaupun sahabat tu faham mansya Nabi, mizaj Nabi. Kita dah tahu dah kan apa itu mansya, apa itu mizaj. Dalam dakwah ni semua duk sebut mizaj, tapi tak tahu apa mizaj pun. Kita sekarang kita dah tahu dah mizaj Nabi, naluri Nabi. Kadang-kadang oleh kerana keadaan luaran Nabi, zahir Nabi, sahabat tidak boleh membaca mizaj Nabi. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah bawa sepupunya yang mana Nabi telah putus untuk dibunuh. Dia kata, ya Rasulullah, maafkanlah dia. Nabi paling ke belakang. Ya Rasulullah, maafkanlah dia. Nabi paling belakang. Ya Rasulullah, maafkanlah dia. Nabi kata, okey, aku maafkan dia. Jadi, Nabi, selepas peristiwa itu, Nabi kata, kamu tak faham. Kamu tak faham aku. Selepas peristiwa tu, orang tu terlepaslah daripada dibunuh. Selepas peristiwa tu, Nabi kata, ya Rasulullah, kenapa Tuan tak beritahu untuk bunuh? Aku paling tu. Dah isyarat dah bunuh. Nabi palingkan muka. Dia nak minta maaf. Sayyidina Uthman bawa sepupu dia untuk minta maaf. Nabi palingkan. Dia kata, ya Rasulullah,
Tuan kenapa tak isyaratkan pancung aja? Kami pancung, kami sedia. Nabi kata, aku dah paling tu, dah isyarat lah tu. Tuan kena tunjuklah dengan isyarat. Nabi kata, aku sekali-kali tidak akan menunjukkan perkara itu kerana aku syafqah pada umatku. Takkan aku nak kata tunjuk bunuh. Aku paling tu dah tanda dah kau mana bunuh dia. Tapi kau tak faham masa tu isyarat aku, mizaj aku, kau tak faham masa tu. Sebab apa? Syafaqah Nabi tu besar. Sahabat kadang-kadang tak boleh nak baca juga. Walaupun boleh baca tapi tak boleh nak baca juga. Syafaqah Nabi tadi terlalu tinggi. Kan Nabi kata aku dah isyaratkan. Apabila satu orang wanita dipotong tangannya, keputusan Nabi potong tangan. Masa tangan dipotong, Nabi menangis. Dia kata, ya Rasulullah, kenapa Tuhan menangis? Dia kata, satu orang umatku dipotong tangannya di depanku. Takkan aku tak menangis? Kalau aku tak menangis untuk umatku, siapa lagi nak menangis untuk umatku? Engkau takkan menangis untuk umatku. Kalau aku tak menangis tentang umatku, kalau aku tak menangis untuk umatku, macam mana lagi kalau aku tak menangis untuk umatku, siapa yang akan menangis untuk umatku? Tapi Tuan, maaf kalau dia. Hukum telah sabit kesalahan, dakwa dan setiap dakwa dan saksi telah ditunjukkan dan sabit kesalahan, maka aku mesti jalankan hukum Tuhan. Hukum Tuhan aku tak boleh kebelakangkan. Tetapi oleh kerana dia umatku, aku menangis kerana umatku telah dikenakan hukuman sedemikian atas kesalahan. Apabila Mekah ditakluk, sahabat berkata, Al-yawma yawma malhamah, hari ini hari peperangan. Apabila didengar Nabi, maka Nabi balas, Al-yawma yawma marhamah, inilah hari rahmat. Kecuali 11 orang yang tidak dimaafkan atas wahyu, perintah wahyu. Antaranya Abdullah ibnu Abi Syarh, Ka'ab bin Zuhair dan lain-lain lagi. Keburukan yang ada pada mereka menyebabkan mereka tidak dimaafkan walaupun bergantung di kelambu Kaabah sekalipun. Mereka dibunuh untuk menyelamatkan orang lain. Ada kejahatan yang mana kejahatan dia tadi melampaui. Sebab tu dalam peperangan, kita tak boleh bunuh orang-orang tua. Tak boleh bunuh kanak-kanak dan wanita. Tapi kalau orang tua tu dia mastermind, dia pengatur strategi, walaupun usia dia tua, dia tetap dibunuh kerana apa dia? Kerana keburukan dia tadi melampaui. Kan? Ganjaran 100 pahala syahid. Ganjaran 100 pahala syahid. Allahu Akbar. Hadis yang ke-176 bracket 37. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru 100 syahid. Rawahu rawahu tak ada siapa rawahu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku pada zaman kerosakan umatku, maka baginya 100 pahala syahid. Penerangan 100 pahala syahid kerana mereka ingin menghidupkan sunnah dan memegangnya dengan kuat. Sebab apa mereka ni dapat 100 pahala syahid? Sebab kerana keinginan mereka tu, kehendak mereka tu nak hidupkan sunnah, nak damak berpegang teguh dengan sunnah tadi. Nak berpegang teguh. Berada pada keadaan yang begini getir dan sulit. Jadi berada dalam keadaan yang begitu getir dan sulit, mereka akan ditahmah, mereka akan disusahkan, mereka akan didustakan, mereka akan dihina dan berbagai-bagai lagi bentuk. Alah, sesat ni, dakwah mana ni, sesat ni. Tahun-tahun akhir 70-an, awal 80-an, itulah orang kata kat kita, sesat ni, dakwah ni, besar. Tapi Masya Allah, pegang teguh, pegang juga, genggang dia, biar sampai jadi arang.
Mereka akan dituhmah. Orang-orang yang mati syahid, maka mungkin dia dilukakan sahaja, ditikam dengan pedang dan tombak. Akan tetapi dari sudut orang yang mengamalkan sunnah, hati mereka dilukai dan menghadapi berbagai-bagai kesusahan. Jarahatus sinani lahal tiyamu wala yaltamu ma jarahal lisanu. Syair Arab berkata, jarahatus sinani lahal tiyamu, luka yang disebabkan oleh mata pedang, yaltiyam, akan menutupi, akan sembuh dan tertutup. Wala yaltamu, dan tidak akan sembuh dan tertutup. Wala yaltamu ma jarahal lisanu, apa-apa yang disebabkan oleh lidah yang melukakannya. Lidah yang melukakan. Jadi hadis ini tidak dijumpai oleh pengarang Mishkat, tetapi hadis ini ditemui oleh cucu beliau. Pengarang Mishkat kata, aku tak jumpa hadis ni, hadis daripada ambil mana? Tapi cucu dia, iaitu Syekh Mirik Shah rahmatullah alaih, diriwayatkan, mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Az-Zuhdul Kabir. Hadis yang ke-177 bracket 38. Sayyidina Umar meminta kebenaran untuk membaca Taurat. Pada awal-awalnya telah kita bawa dah penerangan tentang hadis ini. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina ata Umar qala inna nasma'u ahaditha min yahudu tu'jibuna fa afatara an naqtuba ba'daha qala amu tahawwiquna antum kama tahawwaqati yahudu wan nasara laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyatan walau kana Musa hayyan ma sami'ahu illa ittiba'. Rawahu Ahmad wa Baihaqi fi kitab Syu'abil Iman. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi SAW, ketika Sayyidina Umar datang kepada baginda, lalu dia berkata, sesungguhnya kami mendengar perkataan-perkataan yang menakjubkan menakjubkan kami daripada orang Yahudi. Adakah bagus jika kita menulisnya? Baginda bersabda, adakah kamu semua merasa kebingungan seperti orang Yahudi dan Nasrani kebingungan? Sesungguhnya aku membawa kamu agama yang suci lagi jelas. Jika Musa hidup, tiada kelonggaran baginya melainkan dia, iaitu baginda mengikuti syariatku. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman. Penerangan, dengan turunnya Al-Quran menasahkan kesemua hukum kitab yang dulu. Memansuh, nasah ni maksudnya, nasah tu dari segi masdar, maksudnya dari masdar yang memberi makna maf'ul mansuh, maka dimansuhkan kesemua hukum-hukum dalam kitab yang terdahulu. Bab beriman dengan kitab dulu kita telah jelaskan. Kedatangan Islam memansuhkan syariat-syariat yang dahulu. Syariat-syariat Nabi dulu dimansuhkan. Apatah lagi kitab yang sebelumnya telah diubah dan ditahrif sehingga tidak boleh dibezakan asal dan palsu. Apatah lagi kitab-kitab hak semawi ni, daripada langit ni dah diubah dah. Tak boleh nak beza dah mana asli dan palsu. Walaupun kitab asal masih belum diubah dan masih wujud, walaupun tak diubah dan masih ada lagi. Dalam keadaan itu juga, jika ada orang meninggalkan Islam dan mengikuti kitab tersebut, maka dia akan terpesong daripada kebenaran. Walaupun ada Injil sekarang, hak tak diubah, ditulis dengan tinta mah tak diubah, kalau kita ikut pun dia orang tu akan sesat. Hukum yang diturunkan kepada Yahudi antara hukum-hukum berat. Ada hukum, dan telah saya jelaskan, ada hukum-hukum yang berat untuk orang-orang Yahudi dan hukum-hukum yang ringan kepada orang Kristian. Baju yang terkena najis tidak boleh dibasuh, bahkan perlu dibuang. Harta ghanimah tidak halal, dan banyak lagi hukum-hukum yang berat. Untuk orang-orang Yahudi itu hukum berat. Orang-orang Nasrani hukum dia ringan. Orang Yahudi dia asingkan wanita yang berhaid. Orang Yahudi mengasingkan wanita yang haid, dia tak asing. Orang Kristian dia jima dan dia menggauli wanita-wanita haid. Islam datang, tak boleh buat Yahudi, tak boleh asingkan sampai duduk luar,
dan janganlah buat macam Nasrani, iaitu menggauli isteri mereka walaupun mereka dalam keadaan haid. Salah. Hukum dia haram. Manusia, makanlah makanan yang halal. Oh, makan makanan yang halal. Satu hadis dia. Makan makanan yang halal, insyaAllah. Hadis ke-178 bracket 39. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بواعقه دخل الجنة. وقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم لكثير في الناس قال سيكون في قرون بعدي. رواه Tirmizi. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memakan makanan yang bagus dan halal, beramal dengan sunnah dan manusia merasa selamat dengan kejahatannya, maka ia akan memasuki syurga. Maka seorang lelaki telah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ianya banyak pada hari ini. Baginda bersabda, ianya akan wujud pada kurun-kurun selepasku. Ianya akan wujud pada kurun selepasku. Penerangan, apabila seorang makan tanpa kebenaran pemiliknya, maka ia bukanlah makanan yang baik. Apabila seorang memakan makanan yang suci, maka dia akan mendapat dua perkara. Sebab tu, benda yang suci. Okey, tengok suci. Suci, dia syarat terima sembahyang, pakaian yang suci, tempat yang suci, anggota badan yang suci. Lagi, makanan mesti suci. Ini juga syarat tahu. Syarat penerimaan ibadat. Makanan mesti suci. Sebab apa? Ada orang makan tak suci. Doa dia kata, Ya Rab, Ya Rab, terimalah doaku. Maka malaikat kata, malangnya doa itu tidak diterima kerana makanannya haram walaupun ibadatnya baik. Sebab tu makanan yang halal itu adalah penting. Mencari yang halal itu adalah wajib. Apabila seorang itu memakan makanan yang halal, maka dia akan dapat dua perkara. Makanan yang suci, dipermudahkan untuk beramal dengan sunnah. Kedua, orang lain akan terselamat daripada musibah yang terjadi daripadanya. Seorang yang melakukan tiga perkara ini, maka dia akan masuk syurga. Memakan makanan yang suci, dan dia akan mendapat dua perkara. Jadi tiga lah tu. Maksud berarti kata tiga perkara. Man akala tayyiba. Ini tiga perkara. Jadi ni tiga perkara ni lah. Makan makanan yang suci, dan orang yang beramal dengan sunnah, dan orang yang terselamat daripada kejahatannya. Tiga perkara tadi. Maka dia akan memasuki syurga. Sebab itu sebahagian ulama berpendapat antara syarat sah salat ialah makanan yang suci. Orang yang memakan makanan haram, maka doanya tidak akan diterima. Ianya banyak pada hari ini. Di sini soalan yang tersembunyi, iaitu beritahulah kepada kami berkenaan orang yang akan datang. Orang zaman sekarang ni banyak, tapi orang akan datang macam mana? Apa beritahu keadaan orang yang akan datang? Sayakunu fi qurunin ba'din. Nabi kata, bagaimana? Maka orang lelaki itu bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya ianya banyak pada hari ini orang yang makan benda-benda halal ni, tapi hak lepas ni macam mana? Hentam sajalah belalang. Perkataan hentam sajalah belalang. Nabi kata kepada anaknya, nujum pak belalang. Okey. Kurun ialah 100 tahun. InsyaAllah nanti kita sambung lagi pengajian kita pada malam esok lah. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita dah malam lah. Jadi kecuali kita ada perkara-perkara yang perlu kita sambung lah. Perkara-perkara yang kita perlu buat lah. Mungkin ada mungkin lagi Ustaz Sunu ni. Hari Sabtu ni kan minggu ketiga kan. Tak apa-apa, nanti kita beritahu hari Ahad lah. Hari Jumaat lah. Hari Sabtu pagi ni ada ke tak ada. Tak boleh tu, pasal dia free tu. Nampak nak kena buat juga. Tapi okey, kita bermula malam. Kalau ada pagi, Ustaz akan beritahu pagi je lah, insyaAllah. InsyaAllah esok, Khamis malam, Jumaat malam. InsyaAllah kita ada. So, Jumaat malam,
Sabtu pagi tu nanti kita tengok hari Jumaat malam tu ada ke tak ada. Sebab saya kosong Sabtu pagi ni. Saya kosong. Tak boleh nak duduk dengan tuan-tuan selalu Saya sayang kat tuan-tuan dah. Banyak lagi benda. Tapi tak apa. Kita terus lah malam dulu insyaAllah. Wallahu alam, yang baik itu daripada Allah. Yang kurang itu daripada kelemahan saya. Masya Allah. Aku qawli hadza astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila shay'in sarraftahu 'anna. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.